Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan sertai Telegram saya, Regi JC Ritaudin. Now, live hari ini atau sesi Jom Bicara hari ini ditujukan kepada semua pemimpin, sama ada yang memberi penjelasan ataupun yang membisu. Apa maksud saya Dan bukannya saya target kerajaan ke pembangkang ke ini semua. Okey. Sama ada yang sedang memberi penjelasan maupun yang membisu. Okey. So, saya dah banyak kali perjelaskan isu ni setakat yang saya faham, yang saya mampu. Saya fikir ada peguam seperti Muhammad Hanif Katri Abdullah sebagai contoh dan beberapa tokoh lagi yang telah menjelaskan isu ini. Tetapi di media sosial ianya hangat diperbincangkan dengan cara yang saya rasa dah lari dari landasan lah yang saya jelaskan Okey, dan saya dah jelaskan banyak kali sebenarnya. Okey. So, isu ni sedang dirumitkan dengan perbincangan-perbincangan yang dia lari semua arah tak tentu hala. Isunya mudah. Sekarang ni kita ada perlembagaan persekutuan dan Malaysia mengamalkan duality of law. Maknanya ada dua sistem undang-undang. Satu yang undang-undang sivil, jenayah dan lain-lain yang tidak bersandar kepada agama dan sebagainya, dan satu lagi adalah untuk orang Islam ataupun undang-undang Islam, undang-undang syariah yang hanya melibatkan orang penganut agama Islam. Itu sahaja. So, perlembagaan persekutuan menerusi jadual ke-9 ada menyenaraikan perkara-perkara yang membabitkan persekutuan dan juga negeri dan juga mahkamah syariah. Okey, dan dia ada sebut dengan jelas mana satu di bawah jurisdiksi mahkamah ni dan mana satu di bawah dan sebagainya lah. Okey, so perlembagaan ini isu perlembagaan. So, apabila mahkamah syariah hendak menguatkuasa, hendak mendakwa seseorang, menghukum seseorang, sama ada mahkamah yang beragama Islam lah, sebab hanya mahkamah syariah hanya bagi orang beragama Islam. Sama ada mahkamah syariah ada bidang kuasa untuk menghukum orang atau membicarakan orang tertentu atas kesalahan tertentu, itu kena rujuk balik ke perlembagaan. So, perlembagaan jadi tunjang utama sebenarnya. So, kita kena lihat kesalahan itu, adakah ianya tersenarai dalam senarai persekutuan. Jika ada, maka mahkamah persekutuan, mahkamah syariah tidak boleh membicarakan maupun menghukum orang tu kerana dia tidak ada kuasa. Dan sebab mahkamah syariah tidak ada kuasa bagi satu kesalahan yang tersenarai dalam senarai persekutuan dalam jadual 9, adalah kerana jadual 9 itu ada pengecualian. Bahawasanya jika satu kesalahan itu sudah tersenarai dalam senarai persekutuan, maka mahkamah syariah tidak ada kuasa untuk menghukum orang atas kesalahan itu. So, pokoknya mudah. Jika nak atasi perkara ni, pengecualian itu kena dihapuskan supaya orang Islam boleh tetap dihukum, dibicarakan atas satu kesalahan dalam mahkamah syariah walaupun kesalahan itu tersenarai dalam senarai persekutuan. Habis cerita. So, untuk mendapatkan kepastian bahawa daripada mahkamah, maka dua orang peguam telah membuat satu petition. Dan petition ini telah menjurus kepada perbicaraan dan keputusan daripada Mahkamah Persekutuan akhirnya bahawa di dalam enactment
Syariah Kelantan ni, 16 daripada 18 kesalahan yang tersenarai itu, Mahkamah Syariah tidak ada bidang kuasa untuk menghukum, membicarakan dan sebagainya, kerana ia tersenarai dalam senarai persekutuan. Jadi mahkamah telah membuat tafsiran muktamad ke atas Perlembagaan Persekutuan yang mengesahkan bahawa pengecualian itu terpakai dalam kes enactment Syariah Kelantan, bermakna ada undang-undang dalam Kelantan berkaitan syariah berhubung dengan hukuman tertentu yang tidak sah. Okey. So, satu kepastian telah didapatkan dari mahkamah. So, ini isu Perlembagaan Persekutuan, tafsiran Perlembagaan Persekutuan. Ini bukannya isu serangan terhadap syariah, syariat Islam, bukannya serangan terhadap mahkamah syariah dan sebagainya. Tidak wujud isu serangan terhadap mahkamah syariah. So, bagi mereka yang sedang melihat petition yang difailkan oleh dua peguam ini dari sudut atau kacamata keagamaan tu, mereka dah sesat dalam penghujahan mereka. Dan ahli-ahli politik, khususnya dalam pembangkang, yang tidak memberi penjelasan kepada mereka bahawa anda semua tidak faham situasinya, mereka sebenarnya tidak membantu mendidik pengikut mereka bahawa sebenarnya petition itu sendiri bukan bermasalah, bukannya serangan terhadap syariat Islam. Ya. So, dalam membisu tu, anda sedang membantu mengucar kacirkan keadaan kerana anda tidak menjelaskan kepada pengikut anda bahawa petition tu dengan sendirinya tidak ada cacat celanya. Soal motif peguam tu cerita lain. Motif peguam tu cerita lain. Mengapa peguam tu ingin cabar? Okey. Kalau ikutkan pada awalnya, peguam tu kata dia cabar kerana hendak memperkasakan, ya, menjamin keluhuran perlembagaannya, memartabatkan Perlembagaan Persekutuannya, memelihara Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya. Tetapi kemudian dalam satu podcast, dia juga membuat kenyataan yang menunjukkan pahaman dia dalam agama Islam tu dah sesat. Dia seolah-olah tidak setuju hukuman-hukuman tertentu dikenakan. Dia membuat tafsiran Islam tu pada pandangan saya dah sesat. Dan sekaligus dia telah membuktikan bahawa niat dia mencabar enactment Syariah Kelantan itu bukan hanya untuk memperkasakan perlembagaan atau memelihara perlembagaan, tetapi juga kerana kepercayaan dia berhubung dengan syariat Islam yang pada khidmat saya dah sesat. So, dia tidak jujur dengan kita. So, dari sudut niat dan motif, saya sendiri persoal apa motif dia sebenarnya. Okey. So, ada dua isu pertentangan. Masalahnya, pemimpin pembangkang tidak mendidik atau memberi penjelasan kepada pengikut mereka berkenaan dengan perbezaan antara niat atau motif peguam tersebut dengan aspek perundangan, iaitu petition itu sendiri dan proses perundangan. Sepatutnya kena jelaskan benda ni. Kalau nak cerita niat atau motif, itu soal lain. Kalau nak cerita perundangan dan perlembagaan, itu soal lain. Dari sudut perlembagaan, dari sudut petition yang difailkan, tidak ada cacat celanya. Ia adalah proses perundangan yang betul. Malah ada orang persoalkan sekarang, mengapa ada hakim yang bukan beragama Islam? Tak jadi salah, sebab itu adalah soal perlembagaan, bukannya soal syariah Islam sebenarnya. Okay? So, anda sedang mengelirukan pengikut dengan duduk diam. Okay? Dan kerajaan pula, dia tidak mengambil apa-apa langkah untuk meminda perlembagaan. Jika pindaan dibuat, ya, maka kes ini akan jadi akademik kerana pindaan itu sekaligus akan menamatkan isu ini, iaitu jadual 9 dipinda sebegitu rupa supaya pengecualian yang terkandung itu, yang menjadi punca masalah sebenarnya, dibuang. Bila pindaan dah dibuat, jadi isu ni
Eileen Zurina ni, petition yang difailkan ni akan menjadi akademik sahaja. Ya, tidak akan membawa apa-apa perubahan. Kesalahan-kesalahan dalam enactment syariah Kelantan akan menjadi sah. Tetapi kerajaan ini tidak membuat pindaan rang undang-undang perlembagaan yang memangnya memakan masa yang terlalu sedikit, dan kerajaan ini kata dia ada majoriti 2/3. Tidak ada masalah untuk meminda perlembagaan. Tidak ada sebab MP-MP bukan Muslim tidak menyokong pindaan, sebab ia tidak melibatkan mereka. Sebab undang-undang syariah ni hanya membabitkan orang penganut agama Islam. Tetapi pada masa yang sama, jangan tuding jari kat kerajaan ini sahaja. Kerajaan-kerajaan terdahulu, contohnya kerajaan pimpinan Ismail Sabri, kerajaan pimpinan Muhyiddin Yassin pun tidak membuat apa-apa. Selepas terjadinya kes yang seakan sama di Selangor, ada satu kes yang menjadi pencetus, ya, polemik benda melibatkan syariah, memartabatkan undang-undang syariah dan sebagainya. Selepas itu saya dipahamkan ada sekumpulan peguam Melayu telah menyarankan, ya, pada ketika itu kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin agar pindaan perlembagaan dibuat supaya masalah ni dapat diselesaikan. Ada tak kerajaan terdahulu buat? Tak, dia tak buat. Dia tak buat. Kemudian selepas itu kerajaan pimpinan Ismail Sabri ada tak buat? Tak buat. So berhenti tuding menuding jari, itu pertama. Sebab semua pemimpin, saya dah jelaskan, semua pemimpin baik pembangkang maupun kerajaan ni yang ada sekarang ni, semuanya bertanggungjawab terhadap kegagalan meminda perlembagaan. Itu pertama. Kedua, educate, ya, didik pengikut anda untuk memahami bahawa jika anda hendak membicarakan petition yang difailkan oleh dua peguam itu, maka anda perlu lihatnya dari sudut perlembagaan persekutuan dan apa sebenarnya maksud cabaran Eileen Zurina yang tidak ada kaitannya dengan undang-undang Islam itu sendiri, maupun ianya bukannya satu serangan terhadap syariat Islam dan sebagainya. Ianya hanya berkait dengan tafsiran perlembagaan persekutuan. Dan jika anda hendak membincangkan niat atau motif Eileen Zurina, itu isu lain, ya. Baru isu ni jadi jelas, bukannya kucak-kacir. Okay. So I think a lot of people are wasting their time. Ramai yang sedang buang masa membincangkan perkara ni sebab anda tidak faham, anda beremosi. Dan bila anda beremosi, anda bincang benda ni dengan emosi, semuanya jadi dalca. Hujah-hujah anda hanya akan membakar semangat, tetapi ianya tidak akan membawa sebarang kezan positif atau perubahan yang mampu memartabatkan lagi syariat Islam, undang-undang Islam di negara kita. Tidak ada. Tidak ada impak yang anda bawa selain daripada mengapi-apikan sentimen. Sebaliknya, anda perlu desak pemimpin-pemimpin untuk membincangkan pindaan perlembagaan persekutuan dengan kadar segera, sekiranya anda ingin memartabatkan lagi mahkamah undang-undang syariah di negara ini supaya ianya lebih bertepatan dengan tuntutan agama. Itu yang anda harus buat. Bukannya bincang terus tuding jari kat peguam itu. It's no use. Tak guna. Terus tuding jari kat kerajaan ini macam ni, di bawah pentadbiran ini benda ni berlaku. Benda ni yang gagal, semua pentadbiran, termasuk pentadbiran Muhyiddin Yassin, termasuk pentadbiran Ismail Sabri, semuanya gagal dalam isu ni. Jangan tuding jari kat kerajaan ini sebab anda benci kerajaan ni. Semuanya gagal. Semuanya gagal. Jadi sekarang perlu pindaan. Itu nasihat saya lah. Sebab there is too much talk, terlalu banyak perbincangan terhadap berkaitan benda ni yang tidak membuahkan sebarang hasil. Dan saya sarankan anda semua tonton sesi yang diadakan oleh Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Dari sudut perlembagaan tu anda akan dapat banyak manfaat daripada mendengar, ya, daripada anda
beremosi dan tidak mahu dengar selain daripada apa yang anda fikirkan betul, lebih baik anda dengar dulu apa yang dijelaskan oleh Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Ya. Okey, so itu sahajalah penjelasan saya. Sekejap ya. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.